Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, selamat datang ke kelas Mechanic of Machine DEM 21703. So, actually ni topik yang terakhir. Topik 6, Introduction to Vibration. So, basically ini cuma introduction. Kenapa introduction? Sebab vibration ni skop sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. So, dalam dunia ni apa-apa saja bergerak, automatically akan ada vibration. Tak bergerak pun ada vibration juga, kan? So, kita punya skop actually kecil je, kan? So, kalau tengok kita punya subtopik, kita ada introduction. So, kita ada 6.1 free vibration, 6.2 free damp vibration, 6.3, 6.4 ni actually kita tak cover, kan? Tetapi dia adalah syllabus kita, kan? Tak apa, kan? So, kita start dulu. So, yang ini introduction. Dalam introduction, so tolong baca basically. Ini baca je kot, saya rasa boleh faham, kan? So, tolong baca, kan? Kalau tak ni saya akan ambil konsum banyak masa, kan? So, ini cuma untuk pengetahuan awak, introduction to vibration. So, kenapa kita perlu tahu pasal vibration? Sebab vibration ni kalau tahu, dia actually is a wastage energy, kan? Energi yang dibuang. Pun ada banyak juga major cause of component problem. Maksudnya, kan? Bila benda vibrate kan? Artinya lama-lama benda tu akan rosak, kan? Ketiga ya, cause dia akan ni banyak, actually banyak. Ni cuma berapa point, kan? So, dia akan ada noise, kan? So, contribute to crew and passenger default. So, walaupun macam mana pun, vibration ni bukan kadang-kadang, kan? So, dia ada advantage dan disadvantage, kan? Setiap benda, walaupun macam mana bentuk pun, actually, dia ada advantage dan juga disadvantage, kan? So, advantage dia, mostly, kalau awak suka pada music, so, kita ada music ni, ni kalau ni violin, kan. So dalam mechanical, kan. So basically ada satu kerja namanya ialah acoustic engineer, kan. Acoustic engineer, kan. Kerja je awak ialah untuk dengar bunyi je, kan. So saya kenal seorang acoustic engineer yang kerja di power gum, kan. So apa yang dibuat, kerja dia ialah dia set power gum tengah-tengah malam pukul 2 pagi, pukul 2-3 pagi, kan. Dia akan set malam, kan. So awak suka, kan, awak suka bangun pagi-pagi, kan, main game, kan. So susun untuk awak juga, kan. So pukul 2-3 pagi dia akan set up dia punya power gum. Dia akan check sama ada bunyi tu ikut spek ke tak, kan. So itu orang power gum lah. So acoustic engineer. Sama juga kalau konsert tu. So basically dia bukan sahaja letak speaker kat mana-mana, kan. So dia ada location, dia akan calculate semua location untuk letak speaker, kan. Berapa speaker, berapa size, kan. So basically itu acoustic engineer, salah satu bidang mechanical, kan. So dalam construction pun ada juga, macam rumah, kan. Dia nak buat rumah yang soundproof, kan. Manalah civil engineer tahu, kan. Dia tahu buat, kan. So itu pasal muzik, kan. So lepas tu kita ada timekeeping, kan. So kucing ni asyik berbunyi je, kan. Kadang-kadang. So basically kita boleh tengok, kan. So dari segi kesihatan pun benda juga. Kita ada MRI, dan kita ada ultrasound, kan. So basically ni nanti awak dah kahwin, so automatically insyaAllah, kan. So ini salah satu benda yang awak akan tengok juga, ultrasound ni benda ni, kan. So dan kita juga ada atomic force microscopic. Dah apalah ni science punya condition, kan. So ini undesirable vibration, basically kita ada mostly lah, kan. Bila vibrate tu akan rosak, kan. So kalau biasa kita dengar earthquake, nasib baik, kan. Nasib baik lah Malaysia ni tak ada earthquake, kan. Tapi tahun berapa saya lupa, 2006 kan, 2004 kan, yang tsunami, kan. Tsunami actually Malaysia pun vibrate juga, kan. Lepas tu ada beberapa kali Malaysia bergegar-gegar, kan. So itu undesirable vibration lah. So basically kan. So lepas tu, so ini kerja kita, kan. So ini salah satu. Tadi kita ada acoustic engineer, kan. Kerja je lah dengan bunyi. Lepas tu dia ada vibration control dan isolation engineer juga, kan. So mostly kalau you kerja kat syarikat kereta, kan. So basically mestilah kereta tu nak dengar tak ada bunyi sangat, kan. So ini salah satu, kan. Tu macam ni you ada dekat kereta dia banyak actually. You ada bunyi kepada driver, lepas tu ada vibration suspension, tayar punya vibration, banyaklah wheel punya, semua ada vibration, ya. So yang ni saya tak tahu mana apa nak buat, kan. Kita ada lagi tak ni,
Ini hard disk kan. Hard disk tu kan dia boleh pusing kan. Dan ni civil engineer sikit kan. So dekat jambatan tu kalau perasan, saya tak tahu kalau nampak, tak semua ada kan. So basically dia ada suspension untuk absorb vibration. Kalau pergi jauh kan, kalau berantau kat Jepun kan. So Jepun ni kebanyakan bangunan yang besar lah, yang high story, bawah dia semua ada suspension. Sebab Jepun kan terkenal dengan gempa bumi kan. So automatically semua bangunan dia, bukan semua lah, mostly bangunan dia ada suspension. So bila gempa bumi dia bangunan bergoyang, tapi dia tak jatuh kan. So lepas tu ini terminologi. So terminologi saya rasa awak dah belajar dekat fizik ni kan. So saya pun belajar kat fizik. So mestilah awak tahu period kan. So period ialah satu cycle kan, complete satu cycle kan. So ini dia punya equation ialah period equals to pi over omega s kan. So cycle ni satu cycle lah. So peak to peak yang ni kan. So berapakah jarak tertinggi hingga ke jarak terendah kan. So peak ialah daripada 0.0 ni hinggalah point tinggi, and average ni 0.37 ni value. So RMS ni mostly kita bila awak pergi ke electrical suka main RMS kan. Saya pun kurang pasti RMS kan. Tapi yang dia macam cut off kan, electrical kan dia akan cut off. So dia punya current ke, kurang pasti current ke apa kan. So dia akan cut off sini 0.7 kan. So ini terminologi. So terminologi dia awak kena tahu dia punya meaning dia, sebab kita cakap benda sama satu dunia kan. So bila cakap period, so mesti awak tahu apa tu period. Cycle lah, apa tu cycle kan. So peak kan, average. So yang penting kalau pergi electrical mesti dia cakap RMS kan. Apa tu RMS? Mesti kena tahu RMS tu 0.703 peak value kan. So ni frekuensi. So frekuensi kalau kita baca kat sini ialah the rate of mechanical oscillation in a period of time. So mostly kita buat dalam sama ada kita buat dalam 1 saat ataupun 1 minit. Kalau kat sini kalau kita kan biasa awak pernah dengar kan, RPM, revolution per minute. So dalam 1 minit berapakah revolution dia kan. Biasa kereta ke wheel kan 1000 RPM kan. So basically berapakah pusingan dalam 1 minit kan. So kita ada revolution per minute, kita ada CPM, cycle per minute, samalah revolution dengan per minute kan. RPM dengan CPM samalah, revolution, cycle kan. So ada CPS, kita cycle per second kan. So dia punya frekuensi kan, actually kita ada 2 frekuensi tak salah. Sorry, dia punya value kan. Yang paling common kita panggil Hertz kan. Frekuensi katakan 5 besar sangat 500 Hz. 50 Hz kan. Vibration 50 Hz kan. Ataupun kita dengar yang jarang kita dengar lah, frekuensi ialah 20 rad per second. Tak sedap kan. Cari Hertz kan. Hertz juga kan. Hertz macam sedap sikit. So basically 20 Hz. Macam kita tahu je kan. Berapakah vibration 20 Hz kan. So itu frekuensi. So ini jenis-jenis vibration. So vibration ni terbagi pada 2 mostly kan. Satu yang free vibration kan. So vibration tu bukanlah free. Dia macam kita tarik dan kita lepaskan. Kita lepas. Yang penting ialah kita lepaskan. So dia akan vibrate sendiri. Macam eksperimen yang awak buat lah kan. Yang ada apa namanya, pendulum kan. Pendulum bulat kan. So awak tarik, awak lepaskan kan. So dia akan swing je kan. So itu ialah free vibration. So force vibration ni, force yang kita bagi dia, lama-lama kita bagi dia makin kuat. Sekarang pasti kat mana kita guna force vibration kan. Yang tu saya kurang pasti, sebab saya bukan orang vibration ya. So saya kurang pasti. Tapi saya rasa banyak lah function force vibration. Tapi kita mostly kita akan concentrate pada free vibration. Vibration yang kita kacau sikit, lepas tu dia akan berpusing sendiri kan. So dalam free vibration ni kita ada satu ialah undamp dan 2 damp. So damp ni dalam bahasa Malaysia apa saya kurang pasti apa term yang bagus. Dia macam kita menahan dia kan. So macam lama-lama dia akan katakan vibration dia punya frekuensi besar, lama-lama dia akan kecil kan. So kita menahan dia jadi macam macam friction lah kan. So damp ni macam friction kan. Menyebabkan begitu makin slow kan.
undamp ni tak ada friction, tetapi boleh ada tak? Boleh tak undamp? Ada kan? Boleh ada. Basically boleh ada kan? Mengikut condition. So undamp ni mostly kalau kita tengok example undamp ni ialah kalau dalam kan ada benda yang lejang kan? Sekarang ada pasti berpusing-pusing kan dalam kita engine kan? So basically bentuk benda yang berbulat kan, berpusing-pusing untuk keluarkan api tu kan. So itu undamp kan. So ni contoh-contoh. So preparation ni, so kita cakap, so kita ada pendilum ni kan. So apa yang kita buat, kita tarik, lepas kita lepaskan. So dia akan swing je. So ini floating body pops ni. So bila kita tekan ke dalam air, so nanti dia akan terbang kan. Yang ini pun sama juga lah. Ini eksperimen ni, dia kat spring, awak tarik ke bawah, lepas tu lepas, dia akan spring atas kan. So ni preparation. So basically preparation ni dia punya value daripada besar kan. Kalau lah dia undamp, dia samalah. Kalau dia damp, dia akan kecil. Kalau force ni daripada kecil, dia akan membesar. Itu beza yang penting lah kan. So ni contohnya lah. So ni undamp ni lah. So ni undamp ni kan. So dia punya peak ni, dia akan constant sampai bila-bila kan. So ini damp ni, so dia punya dia punya peak value, so lama-lama dia akan kecil, lama-lama dia mati. So 2 kan. So sama sini dah habis satu. So ni introduction kepada introduction to vibration. So kita jumpa lagi kena next slide. So terima kasih.